Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua cabaran di negeri Perak yang kita akan bincangkan bersama, insya-Allah. Yang pertama ialah berkaitan dengan krisis pembangunan insan di negeri Perak, dan yang kedua ialah cabaran negeri Melua. Oleh itu, sama-sama kita akan saksikan podcast Fokus Perak. Oleh itu, medan diskusi medan rakyat. Kepada yang sedang menonton, jangan lupa subscribe di YouTube podcast Fokus Perak, dan follow kami di TikTok podcast Fokus Perak dan Facebook podcast Fokus Perak. InsyaAllah sama-sama kita hari ini ialah Yang Berhormat Ustaz Misbahul Munir bin Haji Masduki, merupakan ahli parlimen Parit Buntar, dan di bidang politiknya dia kita akan bincangkan lebih lagi mendalam lagi kaitan dengan pengalaman politik dan juga latar belakang Yang Berhormat Ustaz Misbah, dan kita akan teruskanlah untuk kita meneroka berkaitan dengan perbincangan kita di Fokus Perak pada hari ini. Yang pertama, Ustaz, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat walafiat. Raya mana tahun ni, Ustaz? Raya di rumah sendiri di Ipoh, kemudian balik kampung di Bagan Datuk, kemudian balik kawasan di Parit Buntar. Tu dia. Kita triangle. Triangle area. Ya, daripada Ipoh. Sembahyang raya di sini, Ustaz? Sembahyang raya di Ipoh dengan semua anak-anak pakat balik rumah. Jadi terpaksalah balik beraya di kampung, di kediaman sendiri di Ipoh. Kemudian petang balik di rumah keluarga dekat Bagan Datuk. Lusa ke Sama Rakyat Parit Buntar. Alhamdulillah, itulah kesibukan ahli parlimen. Selaku ahli parlimen ni bukan sahaja pemimpin sama dengan rakyat, tapi dengan keluarganya dan sebagainya. Alhamdulillah, kita seberuntung sangat pada hari ini dengan kesudian Muhammad Ustaz Misbah di atas kesibukannya masih lagi bersama kita, insya-Allah, sebagai tetamu jemputan dalam Fokus Perak pada hari ini. Okey Ustaz, kita akan panjang lagi untuk cerita sembang-sembang lagi berkaitan dengan mungkin sedikit jadi yang kita akan berapa segmen yang kita akan sediakan yang kita akan bincangkan. Terutama dia masuk tadilah isunya, tapi kita sebelum masuk isu tu kita sembang secara santai-santai lah, Ustaz. Jadi kita nak tahu juga, mungkin penonton-penonton nak tahu kan, Ustaz Misbah ni kadang-kadang boleh tahan juga masuk TV je. Masuk TV satu je. Macam-macam TV je masuk lah kan. Sebabkan beliau antara orang yang aktif di parlimen lah khususnya, dan juga bersama rakyat. Jadi nak tahu juga latar belakang Ustaz, dari segi sudut Ustaz lahir di mana, Ustaz keturunan ke, kalau boleh cerita. Keturunan tu panjang tu kan. Dan sekarang ni orang panggil apa, pendidikan sedikit. Dan sekarang ni Ustaz macam mana sebagai seorang ahli parlimen di Parit Buntar? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Sazwan selaku moderator program podcast pada pagi ini. Oleh kerana kita masih lagi di suasana Syawal. Ya, kita belum sana Ustaz. Tengok pakaian raya. Jadi elok dan sangat manis kalau terlebih dahulu saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri Ma'azir Batin kepada seluruh umat Islam di Malaysia, dan juga di kawasan saya Parit Buntar dan di kampung saya Bagan Datuk, dengan satu doa yang diajar oleh Nabi, taqabbalallah minna wa minkum, semoga amalan kamu, amalan saya, kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi satu Syawal, istimewa satu Syawal itu dipanggil hari kemenangan. Jadi kita sambutlah pada bulan kemenangan ni, hari kemenangan ni dengan saling ziarah-menziarahi, kunjung-mengunjung, kita bergembira bersama keluarga, rakan-rakan, sahabat anda, rakan taulan dan sebagainya, supaya terjalin hubungan silaturahim dan ukhuwah Islam ini. Sebab kita berpisah, jadi raya peluang terbaik untuk kita berkumpul, menjalin hubungan kasih sayang. Dalam pada itu jangan lupa, di samping kemeriahan yang kita sambut, Allah bagi 6 hari untuk kita berpuasa di bulan Syawal. Itu pun jangan lupa. Saya Alhamdulillah Ustaz 6 hari lagi. 6 hari lagi? Ingat 6 hari dah selesai baru. Lagi 6 hari. InsyaAllah azam tu ada azam. Ada lagi. Ada masa lagi. Ada masa lagi, kira-kira 22 hari lagi. Masih panjang lagi. Jangan lupa. Jangan tinggal yang itu. Okey.
Secara ringkas latar belakang saya ni, saya ni lahir di suatu kota yang terpencil yang namanya Baghdad. Oish. Oh, tu dia. Tu dia. Orang kata Baghdad tu dirak Ustaz. Ada Baghdad Datuk. Baghdad tu satu singkatan yang popular. Orang Baghdad Datuk kalau ditanya kau mana? Baghdad. Oh, Baghdad. Tapi Jawa, bukan Arab. Macam Gopeng lah, dia tak ngaku Gopeng, Copenhagen. Copenhagen. Copenhagen lah tu dia. Kemudian dibesarkan di situ, dapat pendidikan awal di situ, kemudian sampai ke sekolah menengah, sekejap sambung belajar di Kelantan, di Pondok, masuk sekolah menengah agama Mahal Muhammadi, sampai STPM, kemudian sambung belajar di Universiti Melaya, kemudian keluar jadi cikgu, jadi ustaz sekejap selama 10 tahun, berhenti letak jawatan sebab bertahan dalam pilihan raya. Lepas saya tak menang dalam pilihan tersebut, tahun 99, saya sambung belajar, buat master sains politik di UKM, di samping mengajar, membantu sekolah agama rakyat sebagai penolong kanan. Itu kerjaya saya lah. Dalam politik saya dilantik sekarang ni lah di Badan Persatuan Negeri Perak dan juga AJK Pusat, dan saya terlibat dengan politik setiap universiti lagi. Setiap ada pilihan raya saya sering turun ke kawasan saya sendiri untuk membantu calon. Kemudian kalau ada program-program besar di peringkat parti, istimewa dan sebagainya, saya turun. Surah Agung sama saya turun. Saya libatkan sejak awal lagi supaya saya kenal dengan suasana politik. Kita nak tahu lagi tu pasal politik tu kan? Kita nak tahu lagi, anak pada muda lagi. Dari muda lagi. Memang Ustaz nak sendiri nak join politik ni ataupun macam mana? Memang sendiri punya rasa macam aku kena lah join. Saya latar belakang keluarga saya semua terlibat dengan politik kan, walaupun tak ada jawatan yang penting, tapi terlibat dengan suasana pilihan raya dan sebagainya. Sebab tu bila kita masuk universiti pula, kita bersama dengan rakan-rakan universiti memperjuangkan isu pelajar, isu kampen dan sebagainya, sering minta demonstrasi. Ya, akhirnya bila keluar, tak ada pilihan yang terbaik untuk bersama dengan rakyat melalui platform politik. Dan parti yang saya pilih parti PAS lah. Kemudian dalam usia yang masih muda, baru keluar universiti dah jadi ketua muda PAS kawasan Tapah. Kemudian jadi pertamanya Ustaz di Tapah tu? Di Tapah. Saya jadi guru sementara di Tapah, kemudian dilantik jadi ketua pemuda PAS kawasan Tapah. Seterusnya dah jadi setiausaha pemuda PAS Negeri Perak, jadi ketua pemuda PAS Negeri Perak, jadi ketua penerangan pemuda PAS Pusat, jadi setiausaha pemuda PAS Pusat, jadi naib ketua pemuda PAS Pusat, kemudian jadi ketua penerangan PAS Negeri Perak, jadi yang di-Ketua PAS kawasan Bagan Datuk, jadi Timbalan Suruhjaya isu perhubungan, Timbalan Suruhjaya, kemudian berpindah pula ke Parit Bunta, jadi yang di-Ketua PAS kawasan Parit Bunta, bertanding 6 kali Sazwan. 6 kali, 5 kali tak menang, bukan kalah, tak menang. Belum menang, orang kata belum menang. Bila saya berhijrah, Allah Subhanahu Wa Taala memberi kemenangan. Itulah hebatnya hijrah. Daripada bumi Bagan Datuk, Baghdad, pergi ke Parit Bunta. Saya tengok pengalaman Ustaz politik tu boleh tahan Ustaz. Dan kalau di listkan sebenarnya kan benda tu, boleh buat buku tu. Boleh. Boleh wawancara saya. Dan dalam perkhidmatan kerajaan saya pernah jadi setiausaha politik pada Menteri Besar Perak Datuk Seri Nizar pada tahun 2008. Tapi waktu tu aku sangka hujan sampai ke petang, rupanya sampai tengah hari. Maknanya 11 bulan saja memerintah, kemudian kerajaan tumbang. Jadi saya menjadi ahli politik biasalah, dengan jawatan-jawatan politik biasa. Maknanya adalah sedikit pengalaman dalam perkhidmatan kerajaan. Setiausaha politik tadi Ustaz, saya tertarik juga tu kan. Bila menjadi setiausaha politik Menteri Besar ni kira punya tanggungjawab yang besar lah kan, kepada negeri, khususnya di negeri Perak ni lah. Kalau kita tengok tadi, kalau cerita pasal krisis politik di negeri Perak ni menarik Ustaz lah. Kalau Ustaz cerita sikit lah, orang kata nak bagi Perak ni, dia punya politik tu orang kata sejarah yang panjang dan amat banyak plot twist orang Jawa kata plot twist banyak lah. Macam mana Ustaz? Menariknya politik di Perak ni, sebelum tahun 2008 lah kan, biasa-biasa. 2008 menariknya, PAS hanya menang jumlah kerusi yang minoriti
berbanding dengan parti rakan, tapi menteri besarnya daripada PAS. Tahun 2008. Itu menarik. Tapi bila berlaku pengkhianatan terhadap amanah rakyat dan amanah parti, kerajaan pun tumbang. Apa makna pengkhianatan? Maknanya ada 2-3 orang adun yang dipilih oleh rakyat melalui parti yang diwakilinya, tiba-tiba isytihar keluar menyebabkan kita hilang majoriti. Kerajaan pun tumbang. Pengalaman menarik. Kemudian dalam tempoh tak sampai berapa tahun bertukar kerajaan, kerajaan BN kekal sehingga tahun 2018. Kerajaan BN pula tumbang, PH menang. Tapi kerajaan PH tak bertahan lama apabila PN dengan gabungan BN menumbangkan PH di peringkat persekutuan, Putrajaya dan Negeri Perak. Akhirnya kerajaan BN sekali lagi kerajaan PH tumbang. Jadi yang memerintah waktu tu PN. Menarik lagi, menteri besar daripada dulu PH, kemudian bila dia menyertai PN, hanya bertahan lebih kurang 6 bulan. Datang usul undi tak percaya, undi percaya yang dibawa oleh rakan PN sendiri yang bawa, daripada ahli Dewan Undangan Negeri Pengkalan Baru, bawa usul undi percaya pada PIJA. Tapi bila diundi, yang bawa usul pun tak sokong. Akhirnya PIJA tumbang, menteri besarnya daripada UMNO. Tapi masih lagi kerajaan PN dan BN. Itu menarik tak menarik kan? Kemudian 2022 PRU yang ke-15, kita menang besar. PN menang besar. PN menang 26 kerusi. Kemudian PH campur dengan BN cuma 24 kerusi. Kita menang 26 kerusi. Okey. Kemudian apa tu, BN hanya menang 9 kerusi. Tapi tidak bersedia untuk menjadi kerajaan dengan PN, sebab ini bersedia jadi kerajaan dengan PH. dengan PH, menyebabkan kerajaan pemerintah sekarang ini kerajaan PH dan juga BN. Sedangkan BN dapat 26 kerusi, kurang 4 kerusi. Kalau BN waktu itu bersama dengan PN, maknanya kita dapat majoriti yang agak selesa untuk bentuk kerajaan. Itu menarik di Perak ni. Saya tengok macam itulah, orang panggil apa, sejarah panjang juga di Negeri Perak ni. Macam-macam juga ada ceritanya, sidang bawah pokok lah, sampai ke tara tu lah, kan. Saya rasa kalau para penonton semua nak tengok, nak tahu lebih lanjut, boleh orang kata apa, Google sendiri lah. Kan, Google sendiri, baca lagi panjang. Kalau cerita sini 2 hari tak habis tak? Tak habis. 2 hari tak habis. Seminggu pun tak habis. Seminggu pun tak habis. Sambil-sambil makan kuih raya tu, boleh teruslah tengok podcast Fokus Perak ni. Orang kata Fokus Perak ni podcast baru lah Ustaz. Tapi dah orang punya hype dia tu, orang dah makin tengoklah. Di TikTok boleh follow TikTok Fokus Perak. Di Facebook pun ada tak? Yang orang panggil apa, yang telah disediakan untuk anda, disajikan untuk anda untuk melihat ataupun menontonnya di mana-mana media sosial dan sebagainya. Okey. Tadi kita cerita pasal politik sikit Ustaz. Sekarang ni kalau cerita tadi politik macam tadi lah, panjang kan. Panjang ceritanya. Nanti kita boleh buat session kedua lah. Slot kedua, slot ketiga ke. Kita akan bincang lagi. Sekarang ni kita nak tahu juga, sekarang ni Ustaz diamanahkan sebagai yang berhormat, ahli Parlimen Parit Bunta. Betul tak? Ya, betul. Sekarang Ustaz macam mana Parit Bunta? Jadi kita nak tahu juga cerita-cerita Ustaz dah 3 tahun lebih kurang lah. Okey, Parit Bunta ni isunya isu petani, isu nelayan dan isu pembangunan setempat lah. Yang sering saya perjuangkan di Parlimen. Tapi isu yang sedang panas sekarang ini masalah petani, masalah sawah. Apabila berlaku krisis perang teluk ni, perang ni yang menyebabkan kos diesel jadi tinggi, sedangkan semua kerja-kerja
orang Bendang ni menggunakan jentera berat yang menggunakan diesel. Sudah tentulah bila diesel naik, penggunaan diesel itu tinggi, jadi kos untuk mengusahakan Bendang ni jadi tinggi. Dan saya percaya harga barang pun akan jadi naik. Dah lah isu ni selesai berlarutan, tak selesai sepanjang yang lalu berkaitan dengan harga padi, pemutuan padi, baja dan sebagainya. Kemudian pesawah menuntut supaya harga padi dinaikkan siling ke 1,800, tapi kerajaan mengekalkan 1,500. Mengapa pesawah menuntut supaya dinaikkan 1,800? Sebab nak menampung kos pengurusan padi. Maksudnya kos makin meningkat. Makin meningkat. Jadi apabila kerajaan tak juga mau menaikkan harga siling padi, ditambah dengan bebanan harga diesel, sudah tentulah akan petani akan menanggung risiko dari sudut untung ruginya lah, ya. Dan pendek kata, pesawat tanam padi untuk bagi orang makan, tapi pulangan dalam bentuk ekonomi mereka tak cukup, bahkan menanggung rugi pula tu. Ini masalah. Sama juga nelayan, begitu juga masalah dia, penggunaan pukat yang dilarang, kemudian lesen sampan tidak dikeluarkan kepada anak-anak muda yang nak mohon menjadi nelayan, sedangkan mereka sudah ada bot, sudah ada enjin, tapi tak ada lesen, nak tangkap ikan tak boleh. Kalau mereka degil tangkap ikan, akan hadapi risiko kena saman, ambil tindakan, bot dirampas, enjin dirampas. Ini isu-isu yang berlaku. Dari sudut pembangunan pendidikan pula, di Parit Buntah ni, untuk makluman Ustaz, tak ada satu IPT awam pun di Parit Buntah ni. Tak ada satu pun? Tak ada. Kalau ada pun, college community tu bukan di Parit Buntah, di Bandar Baru, Terkedah, ataupun di Bagan Serai, Parlimen lain, walaupun daerah yang sama. Kemudian sekolah asrama penuh pun tak ada di Parit Buntah. Di Krian ada SMKA, itu di Krian, tapi di Parit Buntah sendiri. Sedangkan Parit Buntah ada berbelah-belah sekolah, ya, sekolah kebangsaan, sekolah menengah cukup banyak, tapi tak ada asrama penuh. Maksudnya dia tak seimbang lah. Tak seimbang. Bagan Serai banyak pusat pendidikan, tapi Parit Buntah macam seolah-olahnya macam tersisih lah. Bagan Serai pun tak ada sekolah asrama, ada satu tu je lah, SMKA. Kemudian sekolah asrama sains, sekolah menengah sains tak ada. MRSM tak ada. Banding Greek ada MRSM, ada sekolah menengah sains, ya. Banding Bagan Datuk, daerah baru muncul daerah, tapi ada sekolah menengah sains, ada MRSM, ada politeknik, ada kompleks sukan. Kita bukan cemburu, tapi tak seimbang. Sedangkan Parit Buntah ni bersepadan dengan dua negeri, satu Kedah, satu Pulau Pinang. Laluan masuk dua negeri. Orang Pulau Pinang nak pergi Kuala Lumpur mesti lalu Parit Buntah. Orang Kedah nak pergi Kuala Lumpur mesti lalu Parit Buntah. Ya, bahkan orang Kedah, orang Bandar Baru pun menggunakan khidmat tertentu di Parit Buntah. Sebab Bandar Baru almaklumlah, ya, dia belum membangun lagi. Beza dengan Kulim okey. Membangun. Bandar Baru masih lagi dalam proses untuk dibangunkan, ya. Tapi itulah, Parit Buntah ni macam, kita tak kata dia nak tiri, tapi tak seimbang dari sudut pembangunan pendidikan, tak seimbang dari sudut pembangunan fizikal yang lain pun macam tak seimbang. 80% penggunaan tanah untuk sawah. Sebenarnya sepatutnya petani-petani ni, kalau betul-betul harga tu sesuai dengan situasi semasa hari ni, dia boleh hidup mewah. Orang kampung kan nak mewah sangat, tapi sekurang-kurangnya 3 bulan mereka membanting tulang untuk tanam padi, jadi pulangannya dapatlah untuk menjana ekonomi. Itu sepatutnya begitu kan. Itu ni isu-isu yang ada di Parit Buntah. Saya kira Ustaz betul-betul mendalami lah permasalahan ni. Saya tengok juga di sidang parlimen, kalau Wabi Ustaz selalu bahas ni, isu tu lah, isu yang kita rasa dekat dengan hati rakyat, kaitan dengan pertanian, kaitan dengan pembangunan tidak seimbang ni. Kalau tengok sendiri kat Perak ni lah, saya telah difahamkan belah Kerian tu pun nak ada satu industri park baru, namanya Kigip. Betul tak? Betul. Kigip. Jadinya saya rasa kerajaan negeri Perak lah kan, perlu berikan keutamaan, contoh khususnya di kawasan Parit Buntah, yang akan menerima limpahan bila dah ada industri ni. Orang kata limpahan ekonomi tu makin berkembang. Saya
saya bukan tak setuju, baguslah adanya satu industri baru di Parit Buntar yang boleh berpeluang pekerjaan. Tapi yang dah ada, yang menjadi basic pada pendapatan orang kampung, itu jangan dipinggirkan. Sebab penggunaan tanah di Parit Buntar 80% daripadanya adalah pertanian. Jadi gazet tanah itu tidak boleh ditanam padi. Tanah itu tak boleh dibuat perumahan. Kalau nak buat juga kena ada kebenaran gini-gini. Kalau terus buat rumah, terus buat perumahan, terus tanam sawit dan sebagainya, akan menghadapi tindakan oleh kerajaan. Sebab dah digazet. Jadi kena bantu. Itu yang paling basic. Sebab kalaulah orang Parit Buntar atau Parit Krian ni dipinggirkan dalam aspek pertanian, mereka katakanlah mereka tak naklah tanam padi, apa jadi? Sebab mereka penyumbang utama. Krian ni salah satu negeri jelapang padi selain pada negeri Kedah. Tu Krian, ya. Di Perak ni adalah di tempat lain, seberang Perak pun ada, di Langkap pun ada. Tapi Krian ni memang daripada dulu itulah hasil orang kampung, padi. Maksud Ustaz, kita juga selain kita meraihkan industri lepak sebagainya, tapi dia maksudnya sama, petani bersawah ni jangan dipinggirkan. Jangan diabaikan. Tak lagi kalau lah para petani bersawah ni kita katakan mogok lah, kan, apa kita nak makan nanti, kan, dia akan mengganggu bekalan beras makanan sebab makanan ruji kita lah, Nusantara ni sebagainya. Saya kira Ustaz, bila kita tengok benda macam tu kan, sebenarnya kita serulah pada pihak kerajaan, kan. Benda ni Ustaz Yang Muhammad Samir Subah pun selalu bawa benda ni di Parlimen. Saya rasa perlunya diberikan keutamaan khusus khususnya daripada petani dan bersawah di Parit Buntar, insya-Allah. Baik, saya rasa kalau kita tengok, kita bincang berkaitan dengan ini secara mendalam, kalau tuan-tuan sendiri kan mungkin lalu di Parit Buntar dan sebagainya, boleh tengok sendiri. Kalau tengok, kalau sampai musim dia tu hijau je, menghijau je semua padi semua sebagainya. Nak potong sikit. Sekarang ni apa isu di Parit Buntar? Sampai Jabatan Agama keluar satu arahan untuk lepas Jumaat baru ni sembahyang Sunan Istisqa, minta hujan. Sebab sekarang ni para petani menghadapi masalah kekurangan air. Air Bukit Merah masih lagi belum dilepaskan sepenuhnya. Sebab kalau dilepaskan sepenuhnya tak cukup. Jadi tak mampu menampung pengairan di semua bendang. Sebab sekarang ni dah macam, yelah, di Krian ni dah berapa lama tak hujan. Jadi sedangkan musim menuai, musim tanam padi dah sampai dah. Sampai dah sekarang ni? Jadual dah ada jadual tanam padi. Tapi air masih lagi belum masuk sepenuhnya. Jadi tak cukup air. Saya percaya kalau dilepaskan air kolam Bukit Merah tu masuk ke pengairan, ke bendang-bendang, mungkin tak cukup. Jadi tak cukup, mesti ada rakyat yang tak puas hati, pesawah tak puas hati, air tak sampai tempat dia. Jadi kerajaan kena fikirlah, selain daripada kita sembahyang Sunan Istisqa untuk mohon supaya hujan turun di Krian dengan selebat-lebatnya, supaya penuh air kolam Bukit Merah tu, buatlah pembenihan awan. Betul yang melibatkan kos, tapi itu kewajiban kerajaan. Hujan ni Allah tentukan turun tak turun, kita berdoa lah antara yang ikhtiar dia. Tapi dengan teknologi yang ada, kita boleh buat pembenihan awan untuk supaya hujan turun di daerah Krian. Sebab panggil operasi OPA, operasi pembenihan awan. Panggil. Kena buat. Ini kewajipan kerajaan. Dah lama ni tak turun hujan langsung ni. Saya 2 hari tak ada di Parit Buntar, tak pastilah hujan tak hujan. Tapi sebelum saya datang ke sini memang tak hujan. Hari Jumaat saya sembahyang, saya on the way nak balik ke Ipoh. Saya sembahyang di masjid dekat Selingsing. Sebelum khutbah dibacakan, ada pengumuman, lepas ni jemaah jangan pakat balik, kita sembahyang Sunan Istisqa. Tapi itulah masalah rakyat, kan. Kita berdoa kepada Tuhan, kalau masjid tadi penuh masjid, kan, bila sembahyang Sunan Istisqa untuk kehidupan mereka, untuk para pesawah, tinggal separuh, yang lain pakat balik. Itu pun satu hal. Saya sembahyang, lepas bagi salam, doa, saya keluar tengok separuh je, yang lain balik. Sedangkan ini kepentingan bersama kita. Kepentingan bersama, sembahyang 2 rakaat je. Betul lah. So Sunan Istisqa ni selain kita doa Allah SWT supaya kita mohon hujan dan sebagainya, itu tanggungjawab kita lah sebagai orang Islam dan sebagainya. Tapi di pihak kerajaan juga
sebagai ahli parlimen memohonlah atau meminta kepada pihak kerajaan ni untuk laksanakan operasi bunian awan insya-Allah di kawasan Kerian dan sebagainya. Insya-Allah kita doakan juga supaya rahmat Allah SWT juga akan turun insya-Allah melalui hujan di kawasan daerah Kerian dan akan membantu dari sudut petani sawah kita lah, dari sudut pengairan dan sebagainya. Okey Ustaz, kita akan terus kepada isu topik kita tadi semula-mula tadi tu. Ada tajuk Ada tajuk dia. Tak ada tajuk, cakap ikut suka je. Okey. Ini pihak producer penerbit kita ni minta untuk kita bincangkan sikit. Masa mukadimah tadi saya ada cerita berkaitan dengan orang kata apa, ada dua isu cabaran lah besar modal insan, sunyi kreasi modal insan di negeri Perak ni, termasuklah isu-isu TVET dan sebagainya. Sebab saya difahamkan yang Ustaz Misbah juga sebelum menjadi ahli parlimen merupakan orang kata apa, CEO pengarah kepada satu agensi yang penting, kira-kira penting juga di negeri Perak ni, iaitu Pusat Aspirasi Anak Perak, PASAK. Ada singkatan dia lah, PASAK. Jadi kita nak tahu juga, sebab saya difahamkan agensi ini antara yang memberikan orang fokus lah untuk TVET dan sebagainya. Jadi saya, macam mana Ustaz pandangan Ustaz, khususnya di TVET di negeri Perak ni? Ada orang kata TVET ni kelas kedua lah, kelas ketiga lah. Sekarang ni zaman kita sekarang ni zaman ketika kemahiran sebenarnya kan. Jadi apa pandangan Ustaz respon? Gini Ustaz Azwan, apa tu, sedikit pengalaman dalam PASAK ni. Walaupun PASAK ni ditubuhkan lebih awal daripada itu, zaman kerajaan BN. Dan peringkat awal PASAK ni ditubuhkan untuk membantu anak-anak muda cari peluang pekerjaan. Tu peringkat awal tu. Dengan mengadakan temuduga, kemudian apa tu, bekerjasama dengan syarikat-syarikat industri dan sebagainya kan, nak bagi peluang pekerjaan. Kemudian bila berlaku COVID, orang yang kerja hilang kerja, orang yang pendapatan hilang pendapatan. Kemudian bila COVID dah hampir bukan selesai lah, maknanya masih terkawal lah, masih terkawal. Jabatan kerajaan pun dah buka balik, kemudian kilang-kilang industri pun dah mula operasi balik, tapi ada kesan-kesan yang lain, kesan-kesan yang lain yang menyebabkan ramai anak-anak muda hilang pekerjaan, sebab kilang-kilang tutup, hotel-hotel tak beroperasi. Jadi akhirnya PASAK dinaik taraf untuk memberi kemahiran kepada mereka yang hilang pekerjaan, mereka yang hilang pendapatan dengan kemahiran TVET dalam jangka masa yang pendek, 3 bulan, 2 minggu, seminggu dan sebagainya. Sehinggalah bila saya dilantik menjadi pengarah TVET, kita teruskan usaha-usaha yang mulia ini, bukan sekadar untuk membantu anak muda mencari peluang pekerjaan, tapi juga memberi kemahiran. Sebab apa? Sekarang ni pasaran kerja bergantung kepada kemahiran. Betul. Kita ada degree, ada ijazah, ada mungkin di peringkat tertinggi PhD, doktor, falsafah, kemudian sarjana muda, diploma paling kurang. Tapi kalau tak ada kemahiran, peluang pekerjaan hanya berdasarkan degree semata-mata tanpa kemahiran terhad. Itu isunya. Peluang pekerjaan banyak, tapi yang nak mengisi semua ruang-ruang yang kosong itu, kalau tak ada kemahiran, tak ada guna. Tak gunalah. Sebab kadang-kadang kursus yang mereka ikuti, kalau diploma mungkin, kalau sijil mungkin setahun 2 tahun, diploma 3 tahun, degree 4 tahun, tak mismatch dengan peluang yang ada. Sebab tak ada kemahiran. Jadi PASAK bagi peluang. Itu perangkat PASAK bagi peluang untuk mereka yang dalam bidang, contoh dalam bidang sains sosial. Nak kerja dalam bidang sains sosial ni dengan syarikat industri, tak miss kan? Tak sepadan. Dia bidang sastra, dia bidang linguistik bahasa, dia bidang persuratan. Dia nak bekerja di kilang-kilang industri, takkanlah jadi operator, dia ada degree. Operator pengeluarannya SPM je, tapi dia ada degree. Sebab itulah PASAK salah satu institusi yang kerajaan tubuh untuk bagi latihan jangka pendek, supaya mereka ada kemahiran penggunaan IT dan sebagainya
industri tertentu. Itu apa ni peranan Pasak di Perak. Jadi sekarang isu di Perak ni bukan saja di Perak, ya. Bukan tak ada peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan tu ada. Banyak peluang pekerjaan ni, banyak sangat. Contoh bila Pasak, waktu saya jadi pengarah, sampai sekarang pun alhamdulillah masih berterusan. Okey. Bila Pasak anjurkan satu temuduga terbuka, ya, di beberapa daerah, kita panggil syarikat industri yang besar-besar di Ipoh, di Kemunting, bahkan di Seberang Jaya, di Pulau Pinang, Batu dan sebagainya, untuk menawarkan peluang pekerjaan. Satu syarikat, satu kilang tu peluang pekerjaan ada 500 yang perlu diisi. Ada 500 peluang pekerjaan, ada 1000 peluang pekerjaan. Tapi yang datang, mohon daftar secara online pun kadang sekata kedua orang. Yang walk in pun sekadar banyak itu juga. Cara peluang pekerjaan 5,000. Kita tulis iklan kita 5,000 peluang pekerjaan. Tapi yang datang mohon 200-300 orang saja. Tak ramai. Paling-paling pun 500-600 orang. Apa punca dia tak sebenarnya? Mungkin dia tahu. Tengok jawatan yang ditawarkan tu, tengok dalam iklan tu kan. Ish, aku tak ada kemahiran. Akhirnya tak datang. Tengok bidangnya. Yalah, memanglah ada jawatan tertentu tu yang kita juga ada kelayakan. Tapi jawatannya satu, jawatannya dua. Contoh admin. Ramai yang ada diploma admin kan, pentadbiran, kesetiausahaan dan sebagainya, ataupun accountant. Tapi satu syarikat hanya perlukan seorang admin ataupun dua. Yang mohon berapa ramai? Ataupun accountant. Yang mohon berapa ramai? Peluang pekerjaan ramai. Tapi yang berdasar kemahiran tu cukup banyak. Tapi tak ada. So isu dia mismatch lah, banyak sangat. Orang kata ada gap di antara dengan kita punya kemahiran tu dengan peluang pekerjaan tu banyak sebenarnya. Tapi di situlah pentingnya kemahiran. Itulah orang kata sekarang ni TVET sekarang ni perlu diperkasakan lah. Sebab itu sekarang ni keboleh pasaran graduan TVET ni di Malaysia ni antara 94% hingga 95% dapat kerja. Kalau ada apa ni TVET, ada kemahiran, dan kebanyakan orang yang graduan TVET ni dalam tempoh tak sampai setahun, 6 bulan terus dapat peluang pekerjaan sebab ada kemahiran. Itu penting. Dan peluang pekerjaan tu dia tally dengan apa yang dia punya kemahiran dia sebagainya. Betul. Jadi tapi masalahnya institusi TVET ni di seluruh negara ni beribu. Di Perak saja angka kasar lah, lebih kurang ada 100 institusi TVET di Perak. Mungkin lebih, mungkin kurang, lebih kurang tu lah. Sama ada di bawah kerajaan, institusi TVET awam ataupun swasta. Kita ada college community, kita ada pusat giat, kita ada IKBN, kita ada apa lagi? IKBN ni apa? Institut Kemahiran Bernegara kan? Kita ada apa tu? Politeknik. Itu semua TVET. Kita ada apa tu? Paling-paling kalau di kampung-kampung pusat giat. Dengan pelbagai bidang. Community ada untuk apa ni, pendawaian ada, kemudian plumber ada, kemudian untuk servis aircon semua ada mereka. Bengkel kenderaan. Otomatif lah untuk bengkel. Mana itu paling kurang ada di setiap daerah pusat giat ni. Tapi di Balik Buta tadi tak ada pula lah. Ada, tapi bidang tu bidang tu pusat giat ada di Balik Buta, college community tak ada. Bidang tu hanya yang ditawarkan, tak silap saya IT, komputer dan juga jahit ke, saya menjahit. Tak banyak lah maksudnya peluang kepada TVET. Jadi saya rasa sebenarnya Perak ni ada potensi besar lah. Ada potensi Perak. Saya tengok pula banyak orang panggil industri apa ni, taman-taman industri yang makin banyak dah. Di Kigip sekarang ni kat Tanjung Malim ada HTB otomotif lah. Baru ni kat Lumut pun ada Maritim Lumik. Saya rasa kerajaan
Apa pandangan YB sebenarnya? Sekarang ni banyak industri park yang akan berpotensi akan besar. Dia akan buka dan sebagainya. Tapi kita fokus kepada modal insan tadilah. Kan? Modal insan ni macam mana kita, pandangan YB sendiri, Perak ni perlu fokus kepada modal insan khususnya dalam bidang TVET ni macam mana? Okey, ini sebelum tu ya. Kerajaan ni sejak dulu lagi memberi peruntukan yang agak besar untuk Tibet. Okey. Berapa jumlah ni? Saya tak tahu. 7 hingga 8 bilion setahun. Bilion? Bilion. Oh, banyak. 7 hingga 8 bilion setahun untuk pembangunan Tibet. Okey. Ya. Sejak zaman kerajaan dulu lagi sampai sekarang. Okey. Sebab nak bagi peluang pekerjaan. Tak nak orang keluar daripada IPT penganggur. Ya. Ataupun tak nak rakyat yang tak ada peluang masuk IPT jadi penganggur. Masalah sekarang ni, rakyat dia fikir dia boleh selesa dengan cari makan melalui food grab. Kan dan tu dapat duit. Ya. Kalau yang menjadi penjawat kan sebulan baru dapat gaji. Kerja swasta pun sebulan baru dapat gaji. Tapi bawa grab hari tu terus dapat duit. Pengantar makanan hari tu terus dapat duit. Ya, kalau dia rajin, maknanya boleh cukup makan. Itu kalau dia bujang. Esok dia ada isteri, dia ada anak-anak yang nak dibesarkan. Anak-anak mula bersekolah, masuk IPT. Adakah cukup dengan bergantung dengan pendapatan jadi pengantar makanan? Itu kalau dia sihat. Ya. Bila kemalangan Ada risiko dia. Risiko accident, kemalangan, hilang pendapatan. Isteri pula tak kerja. Maknanya nak tak nak kerajaan kena fikir untuk beri kesedaran pada mak bapak dan juga pelajar-pelajar sejak di alam persekolahan di peringkat rendah lagi tentang perlunya anak-anak mempunyai kemahiran Tibet tadi. Dulu zaman saya sekolah menengah dulu kan, ada Tibet, tapi orang tak panggil Tibet waktu tu. Lepas SRP, zaman saya SRP kan, mana-mana yang dapat S tu fail. Dia panggil fail. Tak lulus. SRP dapat S. Nak masuk tingkatan 4 tak boleh. Bila tak masuk tingkatan 4, dia ada dua pilihan. Pertama, sekolah menengah pertanian. Yang kedua, sekolah menengah vokasional. Dua tu hanya untuk orang yang S. Macam tu pula? Dulu, zaman cerita dulu pula zaman kita dulu, zaman saya, zaman tahun 80 dulu. Saya ambil SRP tahun 78. Ya, saya boleh nak tingkatan 4. Tapi saya tak sambung kat sekolah tu, saya pergi ke aliran agama, masuk pondok. Ya. Sebab itu kehendak orang tua dan adik-beradik saya semua sekolah agama. Kita pun ikut sekolah agama lah. Alhamdulillah, jayalah kan. Okey. Yang dapat S, itulah tempatnya. Sekian lama. Mana sekolah pertanian dah ada, tahun 80-an dah ada. Kemudian vocational pun dah ada. Tapi untuk orang yang S, yang gagal dalam SRP, yang nak sambung belajar tingkatan 4, tak boleh. Tapi dunia berubah. Ini Dr. Mahathir lah punya otak. Bila dia hantar pelajar-pelajar ke Jepun. Di UM dia buka satu prasekolah, universiti, dipanggil Asasi Sains Jepun. Maknanya matrikulasi Jepun ataupun asasi 2 tahun di UM, kemudian ambil degree di Jepun untuk kemahiran. Waktu tu kan dasar pandang ke timur. Jadi industri Jepun berkembang di Malaysia, kemudian rakyat Malaysia ambil matrik sains Jepun di UM, sambung belajar di Jepun. Kemudian bila kerajaan berfikir tentang pentingnya industri, pentingnya TVET, barulah kerajaan berbelanja besar sehingga bilion untuk pembangunan TVET sampai sekarang. Tu nak ceritanya. Dulu punya ceritanya orang kata yelah, mungkin masa tu orang panggil apa, bukan keutamaan lah TVET ni, orang akan bekerjakan akademik punya qualification lah kan, kelayakan akademik sebagainya. Cuma sekarang ni betul lah tadi yang Muhammad Misbah dah sebut tadi berkaitan dengan dunia dah berubah.
Saya tengok pun sekarang ni kemahiran ni orang kata dia jadi satu benda yang wajib ada lah, paling tidak pun. Betul. Yelah, contohnya kat rumah kita kan kadang-kadang Swiss terbakar apa semua Panggil kan, orang datang, ya. bagi orang datang, sedangkan kita boleh buat benda tu, Boleh buat. kan. Belajarlah sikit. Kadang-kadang orang belajar sekarang ni senang lah, buka YouTube je. Kan, Habis. Tapi kalau tidak pun kita ada keinginan untuk buat sendiri, ada benda yang kita boleh buat sendiri. Satu lagi tadi, kita pun sebenarnya bukannya memandang rendah kepada abang-abang rider kita ni, bukan. Ustaz Misbah ada sebut tadi berkaitan dengan risiko dia tinggi, kan. Kerana kita tengok baru ni pun macam-macam kemalangan dan sebagainya. Kita pun atas dasar sayang lah, atas dasar sayang. Ada satu lagi kita panggil apa, potensi yang kita boleh buat, iaitu melalui TVET, kita belajar kemahiran sebagainya. Jadi soalan kita ke soalan sebelum boleh sah. Okey. Ataupun kita nak ke soalan Cepu Mas dulu. Minum dulu. Kita minum dulu. Okey. Nampak sangat tu Ini berprof juga tak adalah. Kita gurau je. Okey. Kita akan ke soalan Cepu Mas nanti. Ada soalan sikit berkaitan dengan orang panggil apa, senario politik, dan juga mungkin orang kata apa, kita nak tahu juga yang Muhammad Safi Misbah ni selaku Timbalan Pesuruhjaya, lepas kita nak orang kata apa, di peringkat parti ni tinggi lah kan, khususnya di negeri Perak ni punya tanggungjawab yang besar dan sebagainya. Okey, sebelum kita ke arah tu dulu, yang Muhammad Safi Misbah, Tak ada iklan ke? Ada iklan tak? ada iklan dah. Kita tak ada sponsor. Siapa-siapa nak sponsor dulu, nanti kan kita akan letak kat sini. Mungkin tambah dekat sini. Sebelum tu kita galakkan pada semua untuk teruslah untuk nonton, share dan subscribe dan sebagainya lah, di Fokus Perak sebagainya. Jadi sekarang ni kita masih lagi dalam topik perbincangan berkaitan dengan TVET. Potensi ni lagi besar sebab saya di Madu kata tadi memang banyak panggil apa, kita ada banyak pusat-pusat TVET lah di negeri Perak ni kan. Macam tadi Ustaz Misbah sebut 100 lebih orang panggil apa, pusat-pusat TVET dan sebagainya. Dan itulah sebenarnya yang kita bincangkan. Sebenarnya bila mana kita tidak mulakan daripada sekarang, kita akan nampak TVET ni dia menjadi orang panggil apa, hanya tinggal orang bagi tinggal kenangan je lah. Sebab itulah sebenarnya TVET ni antara yang penting untuk kita fokuskan. Untuk jangka masa 5 ke tahun 10 akan datang ni Ustaz, apa pandangan ataupun kita nak tengok apa pandangan yang Muhammad Safi Misbah lah, mungkin sedikit pesanan lah kepada anak-anak muda ni kan. Dia sebenarnya TVET ni bukan orang muda. Bukan orang mudanya. Dia gini dulu saya pernah kemukakan satu cadangan di Parlimen pun, saya pernah cakap mengapa TVET tu hanya fokus pada anak muda, mengapa hanya pada pelajar lepas SPM. Sekarang ni, masalah sekarang ni, kerajaan semakin menua sebab ramai penduduk yang sudah warga emas tu lebih ramai. Satu hari nanti warga emas lebih ramai berbanding dengan anak muda. Dan tidak semua warga emas ni ada duit pencen. Ataupun kalaupun dia ada pencen tak cukup. Sebab tu TVET tu jangan hanya untuk anak muda. Orang yang semakin menua pun boleh diberi kemahiran untuk jangka pendek. Contoh mudah kan, di kampung-kampung kita ada imam, ada Bilal. Berapa pendapatan imam dan Bilal? Maknanya mereka golongan B40 lah kan. Pendapatannya walaupun tetap, tapi tak dibayar dengan gaji minimum. Sekarang 1,700. Imam berapa gaji dia? Hanya allowance je. Allowance je, bukan gaji, allowance. Kemudian Bilal pun sampai juga. Jadi apa salahnya setengah-setengah imam tu muda-muda yang balik Mesir jadi imam, kadang-kadang ajak kafar pun tak dibayar dengan gaji, allowance-nya tak sama dengan penjawat awam. Tak sampai 1,700 pun. Sekarang ni ikut Kementerian Sumber Manusia kena bayar ikut gaji minimum. 1,700 sekarang ni. Dulu 1,500, sebelum tu 1,300. Jadi apa salahnya TVET juga kita tawarkan kepada mereka ni, supaya mereka ada kemahiran.
Ramai imam-imam yang umurnya 30-an, 40-an. Jadi kalau mereka ada kemahiran berlaku wayah shot ke apa ke di masjid, tak payah panggil luar lah. Duit masjid tu boleh digunakan untuk supaya imam baiki. Duit masjid belikan semua alat-alat di gerai elektrik, imam pasang. Bagilah elang tambahan. Dia boleh service account. Sekarang ni pendek kata masjid surau kampung pun sekarang daripada Muntah ada account. Semua ada account dah. Bila servis panggil orang luar. Mudah servis, kena bayar lah. Belajar. Paip bocor panggil luar. Kalau belajar boleh buat. Jadi anak-anak muda ramai di kampung. Jadi tawarkan juga kepada mereka supaya mereka ada kemahiran, sekurang-kurangnya mendapat pendapatan. Orang kampung berlaku masalah pendawaian, panggil Pak Imam, walaupun dia Pak Imam, dia boleh repair. Dia orang panggil imam versatile. Betul. Serba boleh. Dia verbalnya. Kan imam tapi banyak kemahiran dia boleh buat. Dia boleh membantu untuk menjana pendapatan keluarga dan mengurangkan risiko pendapatan yang rendah yang menanggung anak-anak yang ramai. Yalah, imam-imam produktif juga, anak sampai 7-8 orang, tapi pendapatan tak seimbang dengan keperluan masa depan dan kehidupan mereka sehari-hari. Jadi saya nak ulang balik ya, pada anak muda jangan lepaskan peluang ni. Kalau tak minat untuk belajar secara formal untuk ambil persijilan, sebab anak muda kan bila duduk dia buat khusus yang sampai setahun 2 tahun dia tak nak. Khusus diploma apa ke sampai 3 tahun tak nak. Dia ke masa pendek je lah. Kita ada. Kalau ada lah syarikat-syarikat ke pihak kerajaan ke, kalau di pihak ni pasak ke menawarkan kursus yang pendek 3 bulan paling kurang. 3 bulan pun dah boleh dah. Cukup dah 3 bulan untuk belajar ketuk-mengetuk kimpalan kan. Ketuk-mengetuk cat apa semua tu, bengkel. Sebab bila kita ada sedikit kemahiran asas, kita kerja di bengkel, lama-lama kita pandai. Tengok anak-anak Cina, tengoklah ya, yang tak ada peluang untuk melanjutkan pelajaran, dia terus kerja di bengkel bapak dia, abang dia, daripada sekolah rendah lagi. Kita satu lagi tengok semua. Saya dulu pernah mengajar di sekolah Cina. Sekolah menengah, bukan sekolah Cina, sekolah menengah biasa. Tapi ramai pelajar Cina di Langkap, sekolah menengah Datuk Sagur Langkap. Ramai kawan-kawan Cina tu. Ya, murid-murid lah, murid-murid Cina kan. Kemudian kadang-kadang tak datang sekolah dan sebagainya. Bila dah kita guru kelas, bila tak datang sekolah berhari-hari, kita carilah. Cari-cari bapak dia kata dia tunjuk tu dia kerja bengkel. Tu dia. Ingatkan makan tidur je. Ada kerja bengkel. Mula dengan buka tayar, pasang tayar, buka enjin, buka skru, pasang skru. Lama-lama dia boleh buka bengkel sendiri. Tanpa dia masuk kolej kemahiran. Maksudnya dia belajar melalui pengalaman hidup dia sendiri. Apatah lagi kalau kita ada kemahiran yang basic, paling basic. Kemudian kita kerja dengan mana-mana kedai, bengkel dan sebagainya, lama-lama kita boleh buat bengkel sendiri. Yang penting pun sekarang dah ada pengiktirafan kan, ada SKM, Sijil Kemahiran Malaysia 1, tahap 1, 2, 3 dan sebagainya. Sebenarnya kalau semua mak bapak ada kesedaran TVET, keperluan TVET pada anak-anak, tak timbul masalah keciciran dalam pelajaran. Sebab mungkin nak dapat grade tertentu yang melayakkan masuk IPTA, tak semua orang. Tapi kita ada giat marah, kita ada kolej komuniti, kita ada IKM, IKBN, macam-macam. Swasta pun banyak sangat, diploma, DKM, diploma Kemahiran Malaysia dan sebagainya. Saya kira inilah sebagai orang panggil spark, sebagai untuk kesedaran untuk kita bersama juga. Di Negeri Perak ni kita ada potensi besar. Bila mana kita ada banyak pusat-pusat TVET ni atau pusat-pusat kemahiran di Negeri Perak ni, jadi kita serulah kepada anak-anak muda, kepada bukan saja anak muda, sebut tadi kan, orang yang berumur sikit pun boleh. Tak ada masalah, boleh. Tapi janganlah yang dah menggeletar. Jangan sampai tak nampak wajah biru, wajah tu sebagainya tu bahaya lah. Hanya boleh buat apa yang mampu, belajar dan sebagainya. Sekarang ni pun zaman orang panggil ilmu tanpa sepadan.
Okey, betul. Kan boleh tengok di YouTube. Tapi kalau macam Muhammad Syed Zubair tadi, lebih cantiknya kalau kita ada masa sedikit, kita masuklah kursus dalam 3 bulan, 6 bulan dan sebagainya, dan sehinggalah kita akan dapat sijil yang menandakan kita ada kemahiran tersebut. Kita diberikan tauliah lah istilahnya, kan, untuk kita dapat ilmu dan kita boleh praktikkan. Macam itulah sekarang ni berkaitan dengan TVET negeri Perak. Apatah lagi banyak taman-taman industri sekarang ni dah mungkin buka, automotif, elektronik, E&E dan sebagainya. Kalau kita tengok perlukan kepada kemahiran tu, Betul. kan, kemahiran yang tinggi dah. Jadinya Saya tulis sekarang ni. Sekarang ni orang mula mencari kereta alternatif bila diesel naik, petrol naik. Kereta EV. EV. Okey. Jadi EV ni tak guna petrol langsung. Tak guna petrol, tak guna diesel. Betul-betul elektrik. Jadi kalau ada peluang untuk mengikuti kursus dalam bidang apa ni EV ni, cukup baiklah. Sebab suatu hari nanti ramai pengguna jalan raya menggunakan kenderaan EV. Sebab tak payah guna minyak. Cara minyak dah naik dah ni. Minyak dah naik dah, apa tak naik pula. Diesel berapa naiknya? Satu. Yang kedua, apa tu, bila kerajaan, bila pengguna masing-masing guna kereta EV, perlukan apa ni mekanik yang mahir dalam bidang EV. Jadi ambillah peluang. Kalau tak ambil peluang, rugi. Di Perak ni ada beberapa sektor utama yang memerlukan tenaga mahir. Sektor pembuatan, sektor otomotif, sektor elektrik, dan juga elektronik, logistik, dan juga industri sokongan. Yang ini memerlukan tenaga kerja yang ada kemahiran teknikal. Jadi makna peluang kerja itu ada, tapi ada kemahiran tak ramai. Mak bapak jangan jadikan TVET ni kelas kedua. Itu point dia. Jangan jadikan TVET sebagai kelas kedua. Jadi ambillah kesempatan, apa panggil apa, peluang yang ada sekarang ni. Pastikan TVET menjadi keutamaan. Betul. Tu sedikit pesanan lagi pada Muhammad Syed Zubair. Kita fokuskan kepada berkaitan dengan TVET ni. Jadi peluang dia amat besar. Kita tengok banyak daerah-daerah pun dah banyak buka pusat-pusat orang panggil apa, TVET ni lah, pusat-pusat kemahiran dan sebagainya. Dan kita ambil peluang itu, kita akan menjadikan kita akan cuba pastikan bahawa tak adalah krisis modal insan tu. Tak ada. Di negeri Perak ni. Saya tengok juga pasar dulu ada juga tambahannya. Sebab saya ada pengalaman sikit lah berkaitan dengan bidang insan tu. Ustaz Azwan ni pernah berkhidmat di pasar lebih kurang 3, 4, 5 bulan. Kemudian dia berhenti sebab berkhidmat dengan Esko. Cuma saya teringat lagi masa saya bekerja di pasar juga tu. Yang Muhammad Syed Zubair lah orang yang sebagai orang kata pioneernya, perintis kepada kita modal insan ni. Inilah orang panggil kelainan sedikit lah, tambah baik. Orang panggil apa, added value lah. Beberapa kita cari kerja yang belajar TVET sebagainya, kita berikan tambahan bina insan tu. Jadi apa, sedikit Ustaz, kita nakkan kelainan sikit. Contohnya kalau lepas merintah nantilah, contohnya bukan pelas, PN pemerintah, insya-Allah. PN pemerintah nanti, kan, adakah kelainan dari sudut orang panggil apa, added value pada itulah pentingnya kalau kita ada kuasa. Bila saya jadi pengarah apa ni pasar, saya tanya apa ni admin, saya tanya apa ni staf-staf pegawai-pegawai yang telah berkhidmat tentang kursus yang diadakan. Jadi bila saya tengok kursus tu, saya pun bila kita tambah satu lagi elemen dalam kursus TVET tu, iaitulah elemen bina insan. Maknanya satu slot antaranya membina kepribadian, pengisian dalaman rohani. Boleh Ustaz, boleh. Jadi salah seorang antara yang memberi pengisian ni Ustaz Azwan lah. Ada banyak lagi motivasi kita. Ada lagi yang kita jemput daripada luar. Untuk contoh kalau khusus 3 bulan kan, 3 bulan dalam seminggu satu slot paling kurang. Ada elemen bina insan. Satu slot untuk mengajar bagaimana kita mengisapi tentang kejadian kita, apa semua sekali lah, tanggungjawab sebagai seorang apa ni, kita bukan nak semata-mata kerja tu sebagai untuk mencari nafkah,
tapi kerja itu juga suatu ibadah. Bagaimana kita nak menjadikan kerja itu menjadi ibadah. Ya. Bila kerja itu jadi ibadah, dapat pahala. Betul. Duit pun dapat, rezeki pun dapat, pahala pun dapat. Jadi kalau tak ada elemen membina insan ni, dia kerja mata nak cari nafkah ya. Akhirnya sembahyang tidak. Kerja bagus, tapi tak sembahyang. Kerja tip-top, tapi waktu solat pun tak tahu. Ya. Ataupun dia sembahyang. Tapi sebab bila bekerja dalam satu lingkungan, ramai orang Muslim, surau pun ada, kenapa tak berjamaah? Okey. Kita tak kata tak sembahyang. Tapi sebab elemen bina insan tu tak ada, dia tak nampak pentingnya sembahyang tu berjamaah. Dah waktu rehat kan sama. Pukul 12.30 sampai pukul 2.30 tu rehat. Makan, sembahyang berjamaah lah. Seorang jadi imam. Kemudian ada tazkirah pula tu. Kebanyakan kilang-kilang industri ada surau. Jadi apa salahnya Hidup ke surau? Hidup ke surau tu dengan solat berjamaah. Saya di pasar dulu sembahyang berjamaah wajib kat atas, kat surau. Surau tu tingkat atas tu jadikan surau. Ni eksklusif ni. Kemudian bila Ramadan kita buat tadarus. Uish. Buat kumpulan kan. Ingat lagi kan? Sempat tak puasa gitu? Tapi tak sempat puasa. Buat tadarus. Kemudian lepas tu waktu rehat panjang 2 jam. Saya sendiri akan bagi tazkirah, bagi kuliah. Ustaz panjangkan waktu rehat sedikit untuk berikan keutamaan pada solat, tazkirah dan sebagainya. Tak ada banyak waktu tu. Rehat biasanya 12.30, masuk balik 2.30 kan. Bulan puasa, maksudnya bulan puasa. Tak ada, bulan-bulan yang lain pun. Bulan lain pun. Zuhur, saya tak kata wajib, menggalakkan semua staf, saya banyak ke atas. Berjamaah, kemudian sama ada makan dulu, sembahyang jamaah, kemudian saya sendiri, kalau kebetulan saya tak ada aktiviti kat luar, saya bagi tazkirah. Untuk sekurang-kurangnya ada pengisian dalaman. Sebab kita kena seimbang. Supaya kerja itu menjadi ibadah. Bukan point dia. Kerja juga sebagai satu ibadah. Nak jadikan kerja ibadah tu senang je. Niat kena betul. Jangan kita buat satu kerja dengan meninggalkan kewajipan yang lain. Macam kita boleh puasa tapi tak sembahyang. Puasa kita sah. Memanglah sah. Tapi apa nilai puasa dalam keadaan tak sembahyang? Ada kurang dah. Ada kurang dia sikit. Okay. Sebab tu kita kerja tu bagus cari rezeki, bagi-bagi keluar dah kita cari rezeki dan sebagainya. Tak kira apa kerja pun asalkan halal. Tapi perintah Tuhan jangan ditinggalkan. Barulah menjadi ibadah. Maknanya syarat nak jadi amal jadi ibadah tu jelas. Niat kerana Allah. Kemudian tidak meninggalkan kewajipan yang lain. Dia kerjakan bersungguh-sungguh, tekun. Bersungguh-sungguh lah. Bukan main-main lebih kurang je. Itu pentingnya. Kerja sebagai satu ibadah. Itu pesan saya. Orang kata pasar ni bukan saja kita menyediakan modul tu pada orang lain, tapi di pasar tu sendiri merasai orang panggil elemen bina insan tu sendiri. Bahkan saya pernah mencadangkan, dah ada paper dah panggil dah dia punya pengendali program tu, panggil apa tu? Untuk bentang paper, untuk supaya pasar ni dibuka ruang untuk turut memberi khusus-khusus kepada ahli majlis PBT. Waktu kita jadi kerajaan dulu, kita buat khusus kepada ahli majlis mesyuarat, ahli majlis kerajaan tempatan, ahli majlis di setiap PBT dalam ahli majlis. Kadang-kadang mereka ni baru pegang jawatan, jadi kita bagi training, bagi kursus kepada mereka. Ada cadangan. Kemudian ketua kampung, dah ada papernya, tapi tak sempat kita laksana. Sebab memerlukan satu prosedur, bajet tak cukup lah apa semua. InsyaAllah pilihan raya akan datang, kita akan cuba laksanakan. InsyaAllah. Begini, macam kalau penjawab awam dia ada Intan. Institut Tabiat Awam Negara kan. Sentiasa memberi kursus-kursus in-house training ke apa kepada penjawat awam. Di Perak pun ada satu institut yang dekat Jalan Tambun tu. Dipanggil apa? ILPA. Latihan penjawat awam. Institut penjawat awam. Okey. Tapi untuk ketua-ketua kampung ni, JKK ni, siapa yang bertanggungjawab untuk beri latihan pada mereka? Ada lagi target market kita yang kita boleh sentuh lagi, supaya mereka boleh mengurus kampung dengan baik. Dia bukan saja menyebabkan kerohanian tu, tapi kerohanian tu penting lah, tapi dia integriti, buat kerja tanpa culas, buat kerja yang penting sekarang isu rasuah lah kan. Rasuah tak ada berlakunya penyelewengan dan sebagainya. PBT ahli majlis ni dilantik untuk tempoh tertentu kan. Jadi siapa nak bagi dia kemahiran, siapa nak bagi dia training. Jadi
Kalaupun bukan pasak, kena tubuh satu kalau kita di kerajaan lah. Kalaupun bukan pasak, sebab pasak ni ada bajet tertentu untuk mereka tertentu. Buat satu institusi yang lain, dibagi peruntukan oleh kerajaan, bawah esko, mana-mana esko lah yang sesuai untuk terutama esko sumber manusia ke, ataupun esko pembangunan modal insan ke, untuk memberi training khusus kepada ketua kampung, JKKK, kemudian PBT, penggerak masyarakat ni orang kata. Dan cuma tadi tambah lagi dengan elemen bina insan tadi. Betul. Selain kita bagi kemahiran dari segi sudut pengurusan dan sebagainya, kita akan pastikan juga daripada segi sudut elemen kerohanian tu lah penting. Kan, sebab kita tak naklah berlakunya sebarang masalah-masalah jenengan ni sebagainya. Kita tak ada tuduh mana-mana kan, tapi dah katakan benda ni kalau dapat duit dah depan mata ni kita gelap jadi. Jadi benda tu yang kita pasakkan, nama pasak memasakkan dalam hati tu, supaya kita akan pastikan supaya semualah rakyat di Perak ni bukannya mencari kerja je, tapi semua kita akan fokus kepada semua kan. Semua akan mendapatkan rasakan supaya orang panggil dalaman kita okey, luaran pun kita perform lah dengan sebaik mungkin. Muhammad Sabri Sebah tengok sudut pandang macam mana Perak ni pertanian pun ada. Pertanian dah lama lah. Sekarang datang budak industri dan sebagainya, tak apa kita menolak lah, industri ni penting. Tapi soalan mudahnya, Perak ni elok jadi negeri pertanian ke, dikekalkan pertanian, ataupun sebagai negeri industri? Okey. Gini, Perak ni negeri yang kedua besar. Ya. Di Semenanjung lah. Semenanjung kan di Malaysia. Okey. Tanahnya sangat luas. Rakyatnya pun ramai. Jadi kalau kita bergantung sepenuhnya pada pertanian pun tak boleh. Sebab yang boleh memberi peluang pekerjaan ni industri. Tapi dalam kita meneroka satu bidang yang baru dalam bidang industri yang mungkin akan mencanak naik, sebab dia memberi peluang pekerjaan yang baik, jangan pinggirkan pertanian. Saya nak ambil contoh kawan saya Krian. Kriannya di Parlimen, Parit Buntah dan juga Bagan Serai. 80% penggunaan tanah di Krian pertanian. Dan digezet untuk bendang, bukan untuk sawit. Kalau pesawah yang ada tanah bendang, tiba-tiba tanpa kebenaran pejabat tanah terus tanam sawit, akan menghadapi berisiko diambil tindakan, disita, disaman dan sebagainya. Ataupun diserahkan pada pemaju tanpa kebenaran daripada PBT, tanpa tukar syarat dan sebagainya, jadi buat projek perumahan. Memang boleh untung. Buat satu jual lot perumahan, buat lot banglo dan sebagainya, tepi sawah bendang, memang terus dapat duit. Nak tunggu padi ni al-maklum, terus dapat duit, tahun tu boleh dapat. Tapi tak boleh. Ada prosesnya, kena tukar syarat sebagainya. Bila dia digazet sebagai tanah pertanian untuk bendang, tak boleh tanam lain melainkan padi. Tak boleh dibuat industri seperti buat kilang sebagainya. Semua dengan kebenaran, dengan izin. Tukar syarat dulu. Justru nak bagi peluang pekerjaan kepada rakyat, bukalah kilang-kilang, tak ada masalah. Tapi masalahnya bila kilang dibuka, pekerja asing pula yang masuk. Daripada Myanmar, daripada Indon, daripada Bangladesh. Mengapa? Pertama, orang kita lah tak nak mengisi semua peluang-peluang yang ada. Mau bagi warga asing. Dan memanglah syarikat industri suka warga asing sebab kos buruh yang rendah. Contoh, kalau dibagi kerja asing tu sebulan 3,000 pun, pada orang Bangla besar, pada orang Myanmar besar, pada orang Indo lagi besar. Tapi kepada rakyat tempatan dengan gaji minimum 1,700, saya tak percaya maknanya kerja kilang sampai 3,000 dibagi pada warga asing, tapi paling kurang gaji minima pada mereka tinggi. Tapi pada orang tempatan mungkin mereka tak minat. Sebab itulah dalam kita buka kilang-kilang industri yang banyak di Krian ke, di Taiping ke, Kemunting ke, di mana-mana pun,
Tapi yang mengisi nanti bukan orang tempatan, itu masalah dia. Okey, yang kedua, tanah di Perak ni ada lebih kurang 11,000 hektar. Ini kita dapat daripada sumber-sumber yang dipercayai ni. Kalau kita buka dalam apa tu, apa ni, tanya di Jabatan Pertanian. Di Perak ni ada 11,000 hektar tanah yang terbiar, dan sebahagian daripada 11,000 itu sudah dipulihkan balik. Terbiar tu kerana 2-3 faktor. Pertama, tanah tu mati, tanah hamba pun tak hidup. Yang kedua, tidak diusahakan. Yang kita tanah kerajaan, tanah kerajaan, tanah reserve kerajaan yang tak diusahakan langsung kan. Itu dia 11,000 tu kan. Yang tanah reserve kerajaan tu kerajaan lah akan bangunkan. Tapi tanah milik ni, tanah yang ada hak milik ni, tak diusahakan kerana pemiliknya tak ada. Dah mati, anak-anak semua tak peduli ke tanah, akhirnya itu biar gitu saja. Jadi daripada sejumlah tersebut, mengapa kerajaan tak fikir untuk supaya tanah-tanah itu diusahakan kepada anak-anak muda? Masuk tanah wakaf sekali kan? Termasuk satu lagi tanah wakaf. Ialah masjid-masjid ni banyak dapat tanah wakaf orang. Tapi tak dibangunkan. Saya tak pasti angka tanah wakaf masjid ni, saya tak pasti berapa jumlahnya. Banyak juga 1,000 hektar juga. Juga tak dibangunkan. Jadi apa salahnya JB dengan syarikat lain yang ada keupayaan untuk bangunkan tanah tersebut, untuk buat tanaman pinggiran ke, ataupun tanaman kontan ke, untuk dalam tempoh 3 bulan dapat hasil, 2 bulan dapat hasil, tanam lada ke, bendi ke, sayur ke, tembikai ke, apa ke semua. Ataupun buat peternakan, buat kolam udang, ataupun ikan air tawar, ataupun kambing sebagainya. Bagi peluang pada anak muda, bagi mereka kemahiran, bagi kursus. Kemudian setiap anak muda tu, kalau tanah-tanah kerajaan lah, kalau tanah hak milik, hak orang tak boleh nak ambil. Tapi tanah kerajaan yang terbiar ni, bagilah seorang yang, bagilah syarat nak menyertai projek ni kena kursus selama 3 bulan. Contoh 3 bulan, kemudian dibagi seorang 5 ekar ataupun 2,5 ekar untuk diusahakan. Contoh yang ini diberikan kemahiran tanaman kontan, tanamlah. Sama ada petigasi ke, ataupun jagung ke, lada ke, bendi ke dan sebagainya yang ada hasil. Cuma masalahnya, bila semua orang pakat usahakan tanah untuk tanaman kontan dan sebagainya, siapa nak pasarkan? Dan takut berlaku ada lambakan sayur, lambakan bendi, lambakan lada. Ini peranan farmer lah pula. Farmer yang pasarkan. Anak muda tanamnya, yang nak pasarkan dia. Takkanlah dia yang tanam, dia juga yang pasarkan, dia juga yang jadi pemborong, dia juga yang jadi peruncit. Letih, memanglah untungnya besar. Sebab dia seorang, tapi letih lah. Ini peranan farmer pula untuk memasarkan produk-produk tempatan. Jadi pada saya, dua-dua penting. Industri pun penting, sebab dia lebih dekat untuk memberi peluang pekerjaan. Masalahnya, siapa yang mengisi kerja tersebut? Pendatang asing. Jadi orang tempatan tak juga kerja gilang. Yang kedua, tak ada kemahiran. Sebab tu saya kata, saya dah ulang balik, hari ini kita bukan menghadapi masalah peluang pekerjaan, tapi kita kekurangan tenaga mahir yang boleh mengisi peluang pekerjaan tersebut. Itu punya kerana tak ada debate. Pertanian jangan dipinggirkan. Para petani kena bantu. Tanah-tanah terbiar kena dihidupkan. Kalau dia ada hak milik, cari pemiliknya, cari warisnya. Buat JB untuk diusahakan supaya tidak terbiar. Sebab itulah rakan-rakan kita daripada negara luar ni bila datang ke sini tengok tanah terbiar semak samun. Orang Indonesia kata, ini kalau di Endon Pak, di Jawa Pak, tidak ada tanah yang terbiar begitu hidup saja. Semuanya. Sebab itulah saya pernah pergi Indonesia, kata, Pak, kita mau pergi rumah orang yang ni, rumah saudara bapak ni mewah-mewah ni Pak. Mewah. Betul ke mewah? Iya Pak, mewah semua. Kita lega lah. Oh, saudara aku mewah rupanya. Sama-sama tengok rumah buruk, rumah kayu, kemudian lantainya masih tanah lagi. Mewah apa ni? Saya tak boleh tanya lah, takut kecil hati. Lepas tu bila sampai situ, Pak, betul tak Pak? Pak Misbah, ni orang sini mewah-mewah. Dah hati aku, mewah apa ni? Rumah macam ni, datang ke siang pula.
Mesti mewah tu Ustaz. Mempet sawah. Tahu maksud mempet sawah? Tak tahu. Sawah tu seinci tanah tepi rumah pun tak boleh dibiarkan kosong, penuh dengan benang. Paling kurang kalau tak ada benang pun dia tanam sayur, tak ada sikit pun tanah yang terbiar. Indun. Begitu boleh ambil dia yang maksud mepet mewah tu singkatan mepet tu rapat. Rumah tu rapat dengan benang. tu mewahnya. Mewah tu. Akronim Indonesia suka akronim kan. Bukannya rumahnya mewah Pak. Rumahnya mepet sawah. Mepet tu rapat dengan sawah. Kat sini kan nak sampai ke sawah tu ada tanah luar terbiar gitu, tanam sayur, bunga-bunga dan sebagainya. Tak, semua. Pendek kata kalau kita pergi ke Yogyakarta ke mana ke daripada Yogyakarta nak pergi ke Kebumen ke mana ke kiri kanan tu tak ada tanah yang semak terbiar gitu, tak ada. Semua ada hidupan tanam-tanaman. Jadi itulah kerajaan juga perlu memfikirkan benda ni. Mungkin PN dan pemerintah nanti insya-Allah kita akan fokus kepada banyak perkara lah yang kita ada banyak panggil apa tanah-tanah terbiar yang kita boleh bangunkan dan sebagainya. Kita akan cuba memudah carakan benda tu. Dia juga pertanian seperti mana yang Muhammad sebut tadi tu, dia bukannya pertanian industrinya hanya kilang saja. Pertanian tu pun industri juga. Betul. Kan? Dan yang tu industri juga boleh mendatangkan orang panggil apa pendapatan, boleh sara hidup kita dah dan sebagainya. Contoh kan, tanah di Perak ni kita boleh kategorikan satu tanah yang tanah bendang, tanah dusun, tanah getah. Ya, dusun tu macam-macam lah. Durian ke, buah-buahan ke apa ke, Perak pun kait dengan durian. Jadi kalau semua tanah tu dimanfaatkan, diusaha hasil dan sebagainya dengan pelbagai-bagai tanaman yang boleh dipasarkan ke luar negara. Jadi maknanya apa? Kita maju dalam dua bidang, industri dan juga pertanian. Itu kita nanti kalau kerajaan PN ada bagi peluang untuk gini sebenarnya kan. Ada orang tanya PN ni mampu ke apa ni perintah negeri Perak ni? Terus soalan Cepu Mas. Begitu ke? Macam tahu-tahu je babi. Saya dalam saya transfer je. Jadi soalan Cepu Mas dia antara lainnya. Itu ke? Betul ke? PN boleh, kemampuan PN untuk memerintah negeri Perak khususnya lah ataupun negara ni lah. Dia gini. Kerajaan parti yang menang dalam pilihan raya akan jadi kerajaan. Tapi pegawai-pegawai itu juga. Pengarah di jabatan kerajaan yang itu juga. Pegawai-pegawai kerajaan yang itu juga. JLC tetap yang itu juga. Anak-anak syarikat yang itu juga. Cuma siapa yang pegang polisi? Polisi itu yang menentukan kerajaan pemerintah. Parti politik yang menang diberi amanah, itulah yang menentukan polisi. Jadi polisi itu boleh dibuat melalui enactment undang-undang yang dibentangkan di Dewan Undangan Negeri. Lulus akan dilaksanakan oleh kerajaan. Dia dipanggil eksekutif. Adun ni, Exco ni dia pembuat dasar. Di Dewan Undangan Negeri, di badan legislatif. Yang nak melaksana jabatan kerajaan lah, eksekutif. Polisi itu kerajaan menentukan. Siapa dia? Ahli politik yang dipilih oleh rakyat. Yang nak buat kerja semua pegawai kerajaan yang ada lah. Takkan kita nak buang semua. Pengarah tu juga. Jabatan yang ada jabatan pertanian, ada jabatan, dia ada kerajaan persekutuan, ada buah kerajaan negeri. Jadi kita urus apa ni polisinya saja. Ya. Dan maknanya PN atau PAS tak kurang ramai yang ada kemahiran. Jangan ingat kita ni parti Pak Lebay. Ada yang kelulusan sampai ke peringkat PhD dalam bidang tertentu. Kita ada think tank. Kita ada pemikir yang akan membantu untuk mengurus negeri Perak dalam bidang pertanian, dalam bidang industri, dalam bidang apa tu IT, dalam bidang apa sajalah. Mana Exco tu akan dibantu oleh mereka yang ada kepakaran.
Jadi tak timbul masalah. Bukan maknanya bila kita jadi kerajaan, semua penyewa orang kita pecat. Ganti orang PAS saja, orang PS saja. Tak boleh macam itu. Ya. Dan mereka akan berkhidmat dengan kita. Sebab itulah siapa punya jadi kerajaan, mereka akan patuhlah. Sebab polisi kita hanya menentukan polisi. Contoh gaji minimum berapa kita nak letakkan. Polisi kerajaan lah. Kerajaan persekutuan akan tentukan. Kerajaan negeri akan tentukan. Kerajaan negeri biasanya kalau kerajaan persekutuan tentukan banyak ini, kalau 2,000 gaji minimum, kita pun ikut 2,000. Mana polisi pelancongan apa dia? Polisi pendidikan apa dia? Mana yang baik kita teruskan. Bahkan ada kita tambah baik. Ada tambah baik. Antaranya garis panduan untuk pelaksanaan hiburan. Betul. Boleh hiburan. Boleh Tak ada hiburan. masalah. Asingkan lelaki perempuan dan sebagainya. Betul. Jadi Terengganu dan sebagainya kan. Sokan pun boleh diteruskan. Tapi adalah garis-garis panduan yang mana-mana tidak bercanggah dengan syarak, kita teruskan. Yang bercanggah dengan syarak, kita perbaiki untuk supaya tidak bercanggah dengan syarak. Jangan nampak Islam tu rigid. Jangan nampak Islam tu semua tak boleh. Kita menimbulkan keindahan Islam tu sendiri sebenarnya. Kadang-kadang kita timbulkan perkara-perkara yang kecil tapi sengaja dibesarkan. Benda itu sebenarnya bukan kecil, besar. Masalah aurat kan. Tapi bila tidak ada satu garis panduan, tak ada satu orang undang-undang, menyebabkan orang memandang, oh, aurat ni benda individu. Sembahyang ni individu. Betul lah, itu kewajiban individu. Tapi sebagai sebuah kerajaan, kita boleh tentukan polisi untuk supaya rakyat ini ada adab yang tinggi. Betul tak? Maknanya ada kepribadian yang bagus. Walaupun dia bercandu menutup aurat apa semua, tapi kerja dia top. Jangan pakai tudung cantik, nak disebut moral nampak cantik, kerja malas. Tak nak juga. Jadi saya nak simpulkan, maknanya siapa pun boleh jadi kerajaan. Parti politik mana pun kalau diberi amanah oleh rakyat boleh jadi kerajaan. Cuma polisi yang nak ditentukan oleh kerajaan baru ataupun kerajaan PN ke, mesti polisi yang boleh memberi keselesaan kepada rakyat, kemudian memberi kemakmuran kepada rakyat, kesejahteraan kepada rakyat. Itu penting. Bukan menekan rakyat. Bukan bila berlaku masalah ekonomi, rakyat ditekan dengan menaikkan cukai, harga barang, sedangkan kuasa di tangan kita. Jadi kita kena berani buat perubahan untuk rakyat makmur, sejahtera, kuliah boleh membina kehidupan yang selesa. Itu rakyat yang nak. Rakyat bukan nak jadi kaya raya macam jutawan, tak ada. Bukan semua orang boleh jadi jutawan. Tapi dia boleh hidup dengan selesa, boleh menyari hidup anak-anak, tak tertekan dengan bebanan cukai, tak tertekan dengan kenaikan harga barang. Itu rakyat yang rakyat nak sebenarnya. Jadinya kata PAS ni ataupun PN ni bersedia sajalah bersedia kerajaan. Semua parti politik sebenarnya bersedia jadi kerajaan. Bila kita jadi parti politik, kemudian kita menjadi pilihan raya, tentulah kita kena ada kesediaan untuk menjadi kerajaan. Okeylah. Maksudnya sekarang ni ialah itulah sifat politik sebenarnya. Politik ni hanya bukan saja untuk kita nak orang panggil nak atur-aturkan orang sebagainya. Kepentingan politik ialah untuk mentadbir ataupun menguruskan negara ataupun negeri ini dengan sebaik mungkin, seperti mana yang Muhammad sebut tadi. Yang penting rakyat selesa, rakyat rasa orang panggil tenang je hidupnya kan, tidak dibebankan dan sebagainya. Sebab tanggungjawab kerajaan tu besar sebenarnya, banyak tanggungjawab dia. Yang pentinglah rakyat dapat merasai nikmat itu. Saya ambil tagline Kedah sikitlah, Kedah sejahtera, nikmat untuk semua. Diberikan kepada semua dan rakyat Perak merasainya nanti jika diberikan peluang lah kepada Perikatan Nasional ataupun PAS, pemerintah Perak satu hari nanti, insyaAllah. Baik, kita dah ke slot yang terakhir. Soalan pun saya dah terima daripada pihak penerbit ni, producer ni. Saya bacakan je lah. Yang Muhammad hanya pilih salah satu daripada soalannya lah. Okey, soalan yang pertama ialah nasi ambeng atau sambal Jawa? Pilih salah satu.
Nasi ambeng atau sambal Jawa? Saya ni orang Jawa. Walaupun dari Baghdad tapi Jawa. Nasi ambeng saya biasa dengar. Okey. Sambal Jawa. Ini produser bagi saya baca macam ni. Saya orang Jawa, saya tak pernah dengar apa maksud sambal Jawa. Dia ada sambal goreng. Okey. Ada Jawa lah, sambal goreng, sambal apa ni, sambal lombok tu lah ada. Sambal tu lah kot, sambal lombok tu kot. Mana salah satu daripada dua tu yang merupakan favourite? Nasi ambeng lah. Sebab nasi ambeng ni lengkap. Oh, semua ada dalam tu. Bila sebut nasi ambeng, dalam tu ada lauknya. Dalam satu hidangan tu ada lauk, ada sayur, ada mi, ada sambal, kadang-kadang ada ikan keli dan sebagainya. Semua orang pakai sebut nasi ambeng. Awak maksud nasi ambeng. Orang Jawa sini kena tak tahu. Dan sekarang ni di pasar-pasar pun ada jual nasi ambeng. Sebab kami orang Indonesia kan, nasi ambeng, nasi ambeng. Dia ada dua pemahaman maksud nasi ambeng ni kan. Ni syarah sikit pasal nasi ambeng lah. Satu, nasi yang dibawa kalau tuan rumah buat kenduri dipanggil makan nasi ambeng. Okey. Nasi ambeng buat dalam talam ataupun dalam besen yang agak besar. Situ ada nasi, di situ ada lauk pauk, ada mi, ada macam-macam. Kemudian disediakan daun pisang ataupun plastik untuk pakat-pakat bagi satu hidang tu 5 orang bawa balik. Bukan makan di tempat kenduri. Okey. Itu panggil nasi ambeng. Bukan makan di tempat kenduri. Tuan rumah saya nasi ambeng untuk bawa balik. Oh, macam tu kan. Itu maksud dia. Ceritanya. Ya. Kalau ayam tu separuh tu pakat-pakat bagilah 5 orang. Seorang sikit bawa balik. Satu lagi dipanggil nasi ambeng ni bila kita buat majlis di surau ataupun di masjid, orang kampung bawa. Dipanggil ambeng. Masing-masing bawa. Bawa dalam besen ataupun talam, ada nasi, ada lauk pauk, kemudian ada kadang-kadang pinggan, kadang-kadang daun pisang. Ada 5-6 helai daun pisang tu untuk makan di situ. Ambil daripada apa tu besen ke talam tadi, buh dalam daun pisang ataupun pinggan, makan. Ataupun boleh bawa balik, nak bawa balik. Satu lagi masuk ambeng, bila kita pergi ke duri, bila kita nak balik, dia akan bekalkan makanan, ada nasi, ada lauk untuk bawa balik. Dia bagi ambeng. Untuk apa? Untuk anak-anak yang tak ikut pergi ke duri. Dia bagi ambeng. Banyak masuk ambeng tu tadi pilihan daripada habis ni nasi ambeng lah. Mungkin banyak dia punya konotasi maksud tu banyak. Kan? Dan juga YB juga merupakan orang Jawa lah. Orang Jawa yang asli. Original punya. Jawa tok-tok punya lah. Jawa tok-tok. Okey. Ada 2 soalan lagi. Oh, ada 2. Hanya pilih salah satu je lah. Okey. Itu ada kalau perlukan apa panggil pencerahan ringkas tu boleh lah. Jadi YB rasa TVET ni peluang pilihan utama atau pilihan akhir? Atau pilihan kedua? Pada saya utama lah. Utama. Sebab benda basic ilmu yang secara basicnya SPM ni kita belajar lah. Jadi bila kita kalau kita tak apa ni maknanya tak apa orang panggil kalau kadar akademik semata-mata ya tanpa ada kemahiran, peluang untuk dia cari peluang pekerjaan agak nipis berbanding dengan orang yang ada TVET. Sebab tu jadikan TVET ni pilihan utama. Tapi bukan paksaan. Paksa tak boleh lah, minat kan, minat orang kan. Supaya dengan ada kemahiran kita boleh meneroka bidang-bidang yang mencabar. Tak ada kemahiran, peluang pekerjaan ni semakin tak ada sebenarnya. Kalau mengharapkan kerja pejabat sebagai pejabat awam dengan kemahiran persijilan saja ataupun bidang yang
disiplin yang dibelajar saja kat IPT tanpa ada kemahiran, mungkin untuk dapat peluang pekerjaan yang baik agak nipis berbanding dengan yang ada kemahiran. Sebab itu jadikan juga TVET itu satu pilihan utama. Jadi pilihan YB ialah TVET menjadi pilihan utama, ataupun sebenarnya menjadi orang panggil ni skill ni, kemahiran yang kita boleh belajar lah. Benda yang ada masa kita boleh belajar untuk kebaikan diri sendiri, untuk kegunaan diri sendiri, ataupun kita boleh menjana pendapatan melalui kemahiran. Okey, soalan yang ketiga, banyak benar soalan mas. Soalan kontroversi. Badik bunta atau bagan datuk? Allahu Akbar. Begini, saya ni orang parti. Diajar oleh parti untuk taat dan patuh kepada keputusan parti. Kalau parti tentukan Parit Buntar lah. Kalau parti tentukan bagan datuk lah. Kalau parti kata cukup lah Ustaz, rehat lah. Jadi kita ni ikut kemahuan parti. Dulu saya bertanding di bagan datuk, parti yang putus. Kemudian bila saya tak lagi duduk bagan datuk, masih lagi pegang wadi bagan datuk, parti pula menawarkan supaya bertanding di Parit Buntar, saya akur. Bukan kita yang cari kursi, mana kursi selamat saya. Waktu saya dipilih untuk bertanding di Parit Buntar, saya cuma wadi pipas kawasan bagan datuk, dan juga AJK Pusat. Di perangkat negeri ahli perhubungan saja. Jadi saya tak ada satu autoriti untuk saya pilih tempat nak bertanding. Jadi parti yang menentukan. Kalau parti kata cukup lah Ustaz, dah 5 tahun, bagi orang lain pula, tak apa, alhamdulillah. Jadi saya boleh jadi asabikun. Umur saya pun dah 62 ke 63. Jadi sebenarnya producer yang cari pasal ni Saya cari soalan-soalan yang bukan. Tak apa, dimeraihkan. Penerbit kita, penerbit Fokus Perak ni hanya bukan sekadar bukan nak melaga-laga kan. Tapi orang kata tapi yang siasa di hati bagan datuk lah Ustaz. Yang sentiasa di hati. Itu kampung halaman. Kampung halaman tak ada tinggal. Tapi cuma sebenarnya terlibat dengan parti ni bukan kewajipan kita menyertai parti. Diberi amanah kita pikul. Bukan mencari kedudukan. Jadi wakil rakyat ni pun amanah juga, tanggungjawab. Sebab dipilih oleh parti, bukan kita mencari kedudukan. Bukan kita mencari peluang. Itu beza tu. Beza. Ada kalau yang masuk politik nak dapatkan kursi. Sebab itulah orang yang terlibat dengan parti ni, kalau semata-mata mencari kedudukan ataupun mencari peluang, esok kalau peluang tak ada, dia senyap. Tak aktif lah. Mesyuarat pun tak datang, walaupun dia nanti aktiviti parti pun tak datang. Patut dia datang sebagai pimpinan kan. Tapi bila dia ada jawatan, dia hadir. Mesyuarat rajin, semua rajin. Tapi bila dah tak ada jawatan atau penjawatan tu turun sikit, dah mula tak mau. Itu dari sudut akhlak berjamaah tu tak adalah. Saya insya-Allah tidak. Sekarang ni sebenarnya tak ada ruang untuk kita berehat dalam parti. Betul. Okey, kalau kita tak ada jawatan di peringkat negeri ke, peringkat kawasan ke, masih lagi boleh menjadi aktivis parti dalam asabikun. Asabikun ni untuk orang yang tak ada jawatan lain dalam parti. Asabikun ni apa dia pula bukan YDP, dia bukan PJ TPJ, dia bukan pemuda, tapi umur pun dah 60 tahun, boleh duduk dalam asabikun. Untuk orang yang tak ada jawatan apapun di peringkat kepimpinan, asabikun lah. Tapi masih bersama dengan parti. Masih dengan sama. Sebab asabikun sekarang sudah dilembagakan, ada dalam naik taraf. Naik taraf. Ada dalam perlembagaan. Sidang asabikun. Apa dipanggil? Ketua urusan ke? Ketua urusan asabikun ke apa? Mana di peringkat negeri, peringkat pusat, negeri, kawasan. Dia boleh lihat. Saya tengok parti PAS ni daripada kecil lagi pastinya ada. Pastinya, seritinya, semitinya, kuizam sekolah universiti pun ada. Sampai ke asabikun pun ada. Orang kata daripada awal lahir tu minal mahdi ilal lahdi lah kata. Sampai ke hujung akhir. Tak ada rehat.
tak ada rehat. Dan Cuma bila dah asal bikun tu aktivitinya taklah macam pemuda, ulama, tapi masih Muslimat, lagi bersama dengan masih lagi bersama. Siasa ikut usrah dan sebagainya. Ada programnya. Itulah Dia jawatan kuasa dia, ada pengurusi, ada ketuanya, ada naib, ada SU, ada jawatan kuasa, ada lajnah lagi. Masih lagi ada organisasi dia. Ada. Tu orang kata tak putus lah dengan ni. Dia siapa-siapa yang rehatnya mati je. Tu dia. Tu point dia. Rehatnya mati sahaja. Ataupun stroke. Ataupun sakit yang orang kata tak ada ubat dan sebagainya. Okeylah. Sekadar itu saja kita punya perbincangan. Kita dah berborak ni panjang juga. 2 jam ke? Dalam dekat 2 jam lebih. Producer kata pun dah bagi ni dah. Bagi hint-hint dan sebagainya. Tak ada lebih kurang ya. Hanya gurauan saja. Apa yang kita bincangkan pada hari ini merupakan podcast daripada Fokus yang dibawa oleh Fokus Perak, yang membincangkan hanya fokus kepada Perak. Tapi dia juga melibatkan tentang isu kenegaraan dan sebagainya. Dan yang kita ucapkan terima kasih kepada Yang Amat Besar Misbah yang meluangkan masa dan kesibukannya sebagai wakil rakyat dengan pelbagai jawatannya. Dan saya dipahamkan Yang Amat Besar Misbah ni selalu turun juga di belah Borneo, Sabah, Sarawak dan sebagainya, melaksanakan kerja dakwah. Melaksanakan kerja dakwah dan sebagainya. Sampai dapat orang Sabah. Sampai itu eksklusif. Sampai orang dapat orang Sabah. Sabah. Boleh cakap Sabah lah ke sekarang ni? Dulu boleh dah. Boleh dah. lagi banyak lah perkataan-perkataannya kan. Sekarang ni okey, pesanan akhir Yang Muhammad sebelum kita nak end kita punya perakaman. Pesan saya, biarlah kita jadi diri kita yang sebenar. Okey. Maksudnya kita bina keyakinan diri kita sendiri. Kita bina ini nak pesan untuk anak muda lah. Kita bina keupayaan kita sendiri. Kita tidak bergantung pada orang lain untuk bina kita. Kalau nak berubah pun kita yang berubah. Maknanya orang boleh pimpin kita untuk berubah, tapi yang nak berubah diri kita. Orang boleh pimpin kita untuk kita membina kerjaya, tapi sebenarnya kita sendiri. Dia nak ubah tak boleh pimpin saja, bimbing saja. Yang nak ubah diri kita sendiri. Sebab itu untuk berjaya kena ada keyakinan diri, kita bina keupayaan diri, kena ada kemahiran tersendiri, kena ada kemampuan dan juga jati diri yang sebenar. InsyaAllah kita akan berjaya dalam hidup. Okey, itulah saya kata daripada sudut pesanan itu pun mendalam lah. Saya kira orang muda juga ni kan? Muda ke? Orang muda lagi dekat ni. Anak orang anak? Baru 30 lebih. Anak baru 2 orang. 30 kira pengkat anak tu sebenarnya saya. Bila panggil saya ayahanda ni. Boleh panggil ayahanda. Saya ucap pihak penerbit ataupun Fokus Perak mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Besar Misbah atas keluangan masa, atas perbincangan daripada awal tadi sehingga akhir. Fokus kita ialah membincangkan tentang diskusi rakyat. Kita fokuskan kepada bukan hanya melibatkan politik, tapi meliputi semua ekonomi, sosial dan semua bidang lah yang kita fokuskan. Ini membawa satu erti bahawa utamanya parti Yang Muhammad Said Misbah sendiri, iaitu parti PAS dan PN ini juga bersedia untuk membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan dasar-dasar ni, dan insyaAllah mungkin diberikan peluang oleh rakyat kita untuk PRU16 ini menjadikan mungkin ada perubahan kerajaan. Kita InsyaAllah kita cuba insyaAllah daripada rakyat memberikan mandat, memberikan peluang, insyaAllah Perikatan Nasional bersedia untuk memberikan yang terbaik lah untuk rakyat, insyaAllah. Jadi apa yang kita bincangkan ini, jika ada kekurangan dan sebagainya, saya mohon maaf atas salah kata saya bicara. Saya mengingatkan balik kepada semua penonton, jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe podcast Fokus Perak, supaya lebih ramai lagi yang akan mengikuti bincangan kita ni. Bincangan kita ni lah bincangan rakyat, bincangan untuk rakyat, bincangan untuk demi rakyat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Kita jumpa lagi. Salam sebagai tanda pengakhiran. Selamat Hari Raya. Maaf saya batin. Ini macam akad nikah ni. Itulah, insya-Allah. Masih muda lagi. Daripada kita makan kuih raya pula lepas ni. Okey. Saja. Okey, boleh bye-bye sikit. Kita jumpa lagi di hari dan waktu yang lain, insya-Allah. Itu saja. Haza billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.